jangan bakhil, jangan kedekut. Nak bagi orang buka puasa, bagi makanan yang sedap-sedap. Nak bagi orang buka puasa, hantar yang sedap-sedap. Orang makan, kita dapat pahala. Ni meniaga ni tuan-tuan, nipu saja. Habak nasi lemak, jual nasi putih. Tak nanya kawan. Nah, beli-beli nasi putih. Dah bubur dalam nasi lemak tu 6 butir kacang 3 hangit. Makan-makan bersin keluar kat hidung. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang untuk kita berada pada Ramadan yang ke-12, tarawih yang ke-13. Moga-moga kita mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Nurul Islamiyah, dan tidak lupa kepada hadirin dan hadirat, para asatizah dan ulama, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat, dan para tetamu dan para ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana wa qamuhu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ayat ini, hadis ini seringkali dibacakan oleh asatizah kita. Tujuan dia bukan asatizah kita tak ada modal. Modal itu banyak, tetapi kita ni sebagai seorang hamba Allah kena banyak memperingati, barulah kita akan diberkati. Kita kena banyak ingat, maka kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang disebabkan kebaikan kita, orang lain terima hidayah. Kadang-kadang disebabkan kita buat amal ibadat, orang lain terpanggil-panggil untuk melakukan ibadat. Macam malam ni kalau kita tengok berapa biji kamera duk ada. Nah, kalau tak famous lagi tak tahu nak abang lah. Tapi tujuan dia, matlamat dia nak sebarkan dakwah, nak sebarkan ilmu, salah satu nak memberi hidayah kepada hamba-hamba Allah. Kita yang banyak ibadat, kita yang banyak sembahyang, tidaklah kita merasakan diri kita baik disebabkan kita sembahyang, tetapi kita risau yang mana yang pertama sekali yang akan disoal oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan sembahyang. Kalaulah saudara mara kita tidak solat, kalau saudara mara kita, adik-beradik kita tak pernah sembahyang, bayangkan yang kita nak dibakarkan dalam neraka ribuan tahun. Jadi alhamdulillah, saya tengok penduduk di Taman Setia Belakang. Nah, semua ni ahli-ahli syurga belakang. Muka berseri-seri. Ini kata ahli syurga. Nah, tak seri lagu mana lampu tah pala berapa biji. Nah, alhamdulillah. Istiqamah mai setiap malam. Nah, istiqamah mai setiap malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, bila diberikan peluang untuk berpuasa, maka perbanyakkan buat 3 benda dan kurangkan 3 benda.
Kena buat 3 benda dan kurangkan 3 benda. Apa dia? Yang pertama kata Nabi SAW, bila mana kita duduk pada satu bulan, yang mana bulan ini dinamakan dia sebagai Raja Bulan. Apa maksud Raja Bulan? Yakni hari-hari di bulan Ramadan penuh dengan keberkatan dan keampunan daripada Allah. Malaikat duk menantikan istighfar daripada hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah? Kita. Nah, tapi manusia ni bila dia nak buat kebajikan ni dia berkira sikit. Jadi, nak habaq pada kita tak rasa malu di akhir zaman. Boleh berpuasa sebulan tapi semayang tak juga. Nah, tak rasa apa. Siap orang kata hang puasa boleh semayang tak? Dia kata puasa setahun sekali, semayang hari-hari. Jahanam orang jenis ni. Tu ada jenis setengah orang ni tuan-tuan. Semayang tak pernah, tarawih tiap-tiap malam. Nah, ada seorang kawan saya. Subuh tak pernah semayang, duha tak pernah tinggal. Lihat. Subuh tak pernah semayang, duha tak pernah tinggal. Oi, kemas sungguh. Orang tanya awak semayang duha tak pernah tinggal, subuh tinggal, dia kata semayang duha murah rezeki, dia kata. Pergi. Hak subuh boleh tinggal. Tak malu kita puasa sebulan penuh tapi semayang haram ke tak? Nak abang pada kita muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dinamakan nafsu. Orang lelaki ada berapa nafsu? Ada berapa? Oi, 1. Berapa akal? Akal ada berapa? 9. Tu yang akal panjang dengan lelaki ni. Dia kena rapat. Dia kena rapat. Nah, perempuan ada berapa nafsu? 9. Akal? Tu yang dia marah, harap rambut je panjang, akal pendek dia tahu. Nak abang pada kita. Tapi dia nafsu ni, ibu-ibu sekalian, bukan nak berzina je nafsu, bukan. Nafsu ni dia nak cantik, dia nak lawa, dia nak serba-serbi tu nampak sempurna. Nah, ni nak tanya, AJK surau ni ramai lelaki ke perempuan? Ha? Lelaki perempuan? Siapa? Perempuan ramai lagi? Tapi perempuan ramai nampak meja kuliah dia tak buat renda-renda. Ni pun nafsu tak kuat kau ni. Dia mau nafsu kuat ni, penuh renda-renda ni, dia tak boleh tengok meja ni. Tambah cawang pula, tempat pelapik pun tak ada. Nampak? Dia kata nafsu. Nafsu dia nak cantik-cantik, dia nak pakai nampak bagi elok. Tu kalau hari raya ni tuan-tuan, jaga-jaga. Nah, tak kena dengan dia. Dia kata dia, nafsu kita yang malas. Sebab apa? Selama 11 bulan kita telah menjadi anak murid setan. Cuma syaitan tak iktiraf awak keluar CJ PhD lah. Mau dia awak keluar berjaya. 11 bulan duk ikut. Tu kata apa dia? Kalau bulan puasa duk tinggal, bulan puasa duk khianat, bulan puasa duk tinggal semayang juga, itu bukan syaitan, itu nafsu kita sendiri. Tu jangan salah syaitan. Bulan puasa pun syaitan kena salah. Syaitan kata aku kena lempak dalam laut, hangpa tak tahu. Nak bak pada kita. Apa dia Nabi pesan kepada kita? Ramadan, tolong perbanyakkan sembahyang. Nak perbanyakkan sembahyang. Nak mayang tarawih 8, silakan. Nak mayang 23, silakan. Jangan duk gaduh. Gaduh menyak. Nah, main muk Ramadan kemas bila naik Tok Syekh ni tuan-tuan, 23 pun dia sanggup buat. Nah, hari pertama Ramadan, penuh tak penuh? Penuh masjid surau. Sampai tempat tu imam pun tak ada. Punya dahsyat. Orang surau Taman Setia ni. Penuh orang. Tu imam main tengok lah, tempat aku tak ada. Tu imam pun langkah masuk, langkah pelan-pelan. Main-main tempat tu tengok seorang hamba Allah tu dia duduk, dia cuek belakang. Bang, tempat saya, dia pusing. Lambat belakang. Pergi. Nak kata apa? Bulan Ramadan orang baru nak cari Allah. Tu pun awal Ramadan. Di mana pertengahan Ramadan? Di mana pertengahan Ramadan? Lah kita masuk 10 fasa yang kedua. Nah, fasa yang kedua telah bermula, iaitu fasa yang dinamakan maghfirah, keampunan. Berapa ramai yang duk ada?
Tu kata apa dia? Bulan Ramadan tolong perbanyakkan semayang. Perbanyakkan semayang, jangan semayang sampai Tok Bilal tak ada azan semayang dah. Punya dahsyat. Tok imam baru dah ketuk mic. Angkat takbir, Allahu akbar, jam terus. Nah, perbanyakkan semayang. Habis semayang sunat, tambah buat ni. Nah, tu yang disebutkan pada kita, siapa-siapa yang diberikan Ramadan dan dia dirikan, dinamakan ihya Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Nah, malam-malam Ramadan dia hidupkan dengan apa dia? Dia perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan semayang, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan ingat benda yang baik. Nah, maka orang ni akan dapatkan pengampunan dan penghisaban yang sangat mudah. Tuan-tuan, kita nak hisab di padang mahsyar belum tentu kita sampai. Sebab apa? Nak tunggu di padang mahsyar sahaja ribuan tahun. Bayangkan kalau umur kita di atas dunia 60 tahun, rasa lama tak lagi? Nah, letih mau nikah dua lagi 60 tahun. Dia kata tu tak boleh, dia kata tu kena pergi. Nah, 60 tahun rasa letih dah, 80 tahun rasa letih dah. Tapi ingat, kalau umur di dunia duk ada 60 tahun, kalau di akhirat umur kita 1 jam setengah, bersamaan 62 tahun kita hidup di atas dunia. Kalaulah Allah bagi kita hang hidup di alam neraka selama 1000 tahun, agak-agak berapa banyak jumlah dia. Jadi nak abang apa dia? Ni bulan Ramadan untuk kita perbaiki kekurangan kita. Bulan Ramadan untuk kita perbanyakkan kebaikan. Bukanlah semata-mata kita nak lawan dengan orang siapa yang paling banyak buat ibadah. Ada orang tu semayang ni sampai hitam didi. Hitam sungguh, tak cukup tu tenyeh kuat tatar pula. Nak abang kata hitam. Orang kata, "Oi, hang ni bulan Ramadan sebelum Ramadan tak hitam, lepas Ramadan hitam." Orang macam aku semayang banyak, pergi. Nak abang pada kita. Tu Nabi sebut perbanyakkan semayang, kena tambah. Nah, perbanyakkan. Tu kata Imam Nawawi, ajak orang berzikrullah, ajak orang ingat Allah, tak semestinya kita ajak dia berzikir, tetapi dengan kita menyebut, mengajak dia, memberikan nasihat yang baik, itu namanya zikrullah kepada Allah. Kan payah mana pun, tulis nasihat, ambil nasihat dalam kitab Fadail Amal. Dalam kitab Fadilah Amal tu berapa banyak nasihat-nasihat untuk kita berubah jadi baik. Tapi tak mau. Nah, kerja nak hentam orang ni, teruk. Nah, lepas tu pula jenis kaki buat kepala tau, lagi naya. Nah, dah tak tahu, jangan dia buat kepala tau, tu masalah. Nah, dia semua benda dia nak ulah. Ni mai pula depa duk ulah apa dia? Tahun 2030 ni Ramadan 2 kali jumpa. Dia nak ulah juga. Ada satu orang Pak Long baru ni, saya balik beli bulan-bulan puasa awal dulu, beli mutabak. Singgah beli mutabak, duk tunggu depa duk tebak punya lema, dia seorang suruh tebak duk menyembah. Nah, dia sembang dengan Pak Long tu. Pak Long tu dia duk boleh komplain, dia duk boleh apa dia? Dia kata dia tak boleh, dia kata dia cukup marah dengan Profesor B40. Profesor apa? B40 tu, dia marah. Dia marah orang hak tak ada letak. Tak boleh, dia kata kita ni, dia duk komplain tu orang dia. Saya tanya dia, Pak Long tahu tak B40 tu apa dia? Tahu? Apa dia? Umur bawah 40 tahun. Dia kata buat kepala tahu. Jenis kita, dah Quran tak mau baca dah. Mai semayang tarawih nak cepat. Bukan orang sini dah, orang kampung sebelah. Dia mai semayang tarawih nak cepat. Waalaikumsalam. Ya Allah, macam semalam sudah. Tu dia. Ni kita. Berapa ramai yang boleh muhasabah dengan semayang tarawih? Tu imam baca panjang sikit, geng kencing manis komplain. Apalah geng orang kata kau baca panjang-panjang, kami ni kebah betul kering. Orang kencing manis kebah betul kering. Dia mencekam betul kering, sekali duduk sedawa duduk. Dia duduk sedawa jenuh tuan-tuan. Dia kata baca lah bagi pendek sikit, orang tak larat nak diri. Tu imam kecil hati, malam esok baca satu ayat turun. Alif Lam Mim Allahu Akbar, geng asma pula komplain. Semua tak kena. Nak abang pada kita. Sebab apa? Nafsu dia berat nak buat kebajikan, tu yang kita payah terima hidayah. Dan kalau orang lain yang sebaya dengan kita, yang dulu nakal, yang dulu payah nak sembahyang, yang dulu payah nak sedekah,
Tiba-tiba dia berubah menjadi baik. Berapa ramai yang rasa iri hati nak menjatuhkan dia ataupun menyokongkan dia. Sebab apa? Itu dinamakan hidayah. Jadi, kita ni kena jadi penyebab hidayah kepada orang. Jangan kita menjadi penyebab orang tak mau buat ibadat kepada Allah. Berapa ramai yang main masjid surau hari ni kerana ni, kerana tu, kerana ni. Bila dipandang orang, kita pula mulut cerupah. Tu main lain tak bukan, tu anak dia nak nikah tu dia main cari tu imam. Pergi. Ni kita. Kawan hak baru nak berjinak main masjid surau, tiba-tiba tersekat. Esok kita nak jawab apa depan Allah? Tu kata Nabi SAW, tolong perbanyakkan sembahyang. Yang kedua, boleh lagi ke tentang pukul 10 lebih ni boleh tak ni? Boleh teruskan lagi ni? Sampai ke bawah, sampai ke bawah. Sampai ke satu, bayak pun sampai 10.30. Nak bagi satu. Banyak lebih tak apa agak. Ni pun ayat kosong pun TS boleh sampai lajak bagi dua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua kata Nabi SAW, apa dia? Tolong membaca Quran, perbanyakkan, bukan baru nak baca Quran. Berapa ramai Ramadan masuk baru mula cari Quran, tukar duk kukak, kakak kukak. Nah, masuk tadarus, alhamdulillah, tapi kerana kain pelekat dengan duit 50 ya. Muslimun tahun ni tak banyak kain pelekat selai, duit RM50. Berduyun orang daftar nama nak masuk tadarus. Ada satu orang Pak Long di tempat saya. Baca ramai-ramai dalam kelompok tu. Nah, time orang lain baca dia tak tegur. Time dia baca orang tegur. Dia baca orang tengok, dia kata Pak Long salah. Hampa ni hampa baca aku tak nak tengok, tak aku baca hampa tengok. Dia marah kawan. Ni kata Ramadan baru nak baca Quran. Benda Quran ni Pak Long, dia kena ingat. Kena baca hari-hari. Mau tu imam lekat tentang jam tu. Nah, jam. Nah, tambah saya dulu saya malas jadi imam sebab saya tak pandai. Dulu saya imam satu hari tu di imam hari Jumaat. Pagi Jumaat ni baca surah Sejadah. Panjang nak mampu pun tak nyang tu. Orang baca talqin pendek dia balas panjang minggu. Nah, baca ayat surah Sejadah, turun hak sujud pertama tu naik balik lupa kepala ayat. Hilang blur. Ayat apa ni duduk fikir balik. Oh, lepas ni tataja. Baca tataja lekat. Tataja seorang pun tak sangkut. Kau nak tengok. Alhamdulillah akhir yang ketiga tataja. Ada satu orang Pak Long tu. Kul huwallah. Settle masalah. Nak buat benda Quran kena peringat. Walaupun surah hak lazim kita boleh lupa. Kadang-kadang baca kuliah watin sampai. Baca kuliah habis watin. Tak jumpa kepala ayat, kawan baru balik Mekah. Kemah tak sangka. Siap cucu tanya, lakum dinukum mana tuan? Tak jahanam kita. Quran kena peringat. Tu yang tiap-tiap malam penceramah duk baca man shoma Ramadan. Bukan, tak ada benda lain. Tujuan dia nak suruh kita menghargai Ramadan, nak suruh kita bersemangat, nak suruh kita jaga malam-malam yang ada bulan Ramadan. Kerana malam itu malam yang mustajab doa, bermula selepas terbenam matahari sampai subuh esok. Tak ada pada bulan lain. Bulan lain hanya ada pada hari malam Jumaat sahaja. Tapi bulan Ramadan setiap hari mustajab doa. Mintalah apa pun. Tapi jangan minta hak lebih-lebih. Kita manusia ni minta jenis lebih. Ya Allah, kalau boleh aku nak kaya, nak rumah banglo sampai 3 biji. Tak lebih dah tu. Minta sikit-sikit sudah. Ada minta sampai lebih. Nak kereta, nak Toyota Velfire. Tak teruk. Minta sikit-sikit sudah. Ya Allah, bagilah kenderaan yang kau boleh pergi masjid surau pun jadilah. Sekadar mudah. Tak, dia nak lebih. Tu kata nafsu. Tu kata, bila malas baca Quran ni tuan-tuan, dia pakan payah baca Quran. Ramadan mailah tu berapa ramai yang ulama pesan kepada kita, bila mana kita boleh buat benda baik, kamu kena merasakan kebaikan yang kamu buat itu ialah kebaikan yang terakhir dalam hidup kamu. Mau kata kita semayang tarawih malam ni, tarawih yang last dalam hidup kita, maka kita akan buat dengan sempurna. Mau kita kata malam esok pun ada jahanam. Sebab apa? Mati duk mengejak kita.
Kalaulah kematian tu duk main tempek tereh kematian di kepala kita agak-agak nak keluar rumah ke tak? Sipulan ben sipulan, jam 3:30 petang sepak batu dekat bazar Ramadan. Nak pergi bazar Ramadan? Kata tak pergi dah. Tambah pula dia tulis umum bazar Ramadan, tak abang bazar Ramadan tahu mana? Lagi tak pergi kawan. Kalau dia habaq dekat Setia Balakun, dia pergi beli cerah lagi. Nak habaq dah kita. Kematian duk mengejak kita. Nah, tu kata apa dia? Perbanyakkan baca Quran. Yang ketiga kata Nabi SAW, apa dia? Yang ketiga, tolong perbanyakkan bersedekah. Ramadan, tolong bersedekah bagi banyak maklum. Maklum, masak bagi lebih, hantar jiran sebelah, jangan duk kedekut. Nah, buat gulai bagi lebih. Tak boleh lebih isi, lebih kuah. Boh, jiran sebelah hantar kuah. Boh lantar pawai masak apa dah? Tak masak apa gini ada sikit bagi kat hang ni, ambil lah. Hak orang dapat kuah tu jangan duk pergi roceh kat orang depan tu. Ni dia duk pergi ambil camca, tahu camca. Orang belah Selangor ni panggil camca. Orang Kedah panggil ni sudu. Nah, dia duk pergi ambil sudu, dia duk pergi ni pula, duk goi dia pula dah kita mana ikan. No. Hak ni tak cerdik pun ada juga. Dia bagi kuah tu, hang buat masuk dalam rumah, lagi nak sawak, lagi hang perangat lah buh telur ke, buh ikan masin ke, buh apa. Cerdik lah sikit, ni duk pergi roceh depan kawan tu. Kawan tu dah nak sedekah, bagus dah. Ingat, nak bagi orang makan, bagi makan yang sedap-sedap. Jangan duk pediah kat kita makanan sedap. Makan kedarah kat kita ni sampai kenyang kemutik. Nah, sampai orang kata, hunjuk kaki sandak kat dinding tu. Bini kata, bang, maghrib nak habis. Selalu dia kata kenyang tak lagi. Orang kata sujud-sujud keluar balik ikan siakak jenuh dia tu. Nah, mau kata aku tu. Tapi tak. Tapi bak orang lain nak makan, tu kata akhir zaman, berapa ramai yang sanggup mengeluarkan apa yang dia pinjam yang Allah bagi untuk agama. Untuk mengajak orang buat benda baik. Tapi ingat di akhir zaman ulama pesan kepada kita, hari ni orang Islam malu nak ajak orang buat benda baik, tapi orang Islam selalu mengajak orang buat benda maksiat. Nah, orang Islam hak berjaya meniaga besar-besar tu, jutawan-jutawan boleh sponsor majlis maksiat. Sampai juta-juta satu malam. Mai orang kita mai minta sumbangan nak buat moreh, nak buat buka puasa, dalil mana dalil? Jam terus. Ni semua bid'ah belaka zaman Nabi tak ada moreh dah kata. Pergi. Nak jawab apa? Nah, yang syoknya yang dia kata dalil buat tak ada dia dah, tak ada moreh dalam zaman Nabi. Dia mai sembahyang tarawih, dia pediah moreh buat balik. Hak tu yang paling sakit. Nah, sedekahlah sedekah yang paling elok. Ibu-ibu yang mana nak niaga bagi elok, jangan duk tipu niaga. Kadang-kadang habaq kata kari parking lah kali dalam tu apa pun tak ada. Betul tak? Tuan-tuan bisa beli cucuk ah? Omoi tuan-tuan zakat duk pediah buah kurma pula dah. Saya cukup tak boleh tuan-tuan kalau buka puasa Masjid Surau ni tak boleh. Jadi lagu mana terus depa buka puasa makan buah kurma, kita tak bisa. Jenis kita ni jenis makan nasi tuan-tuan. Nah, duk kena makan kat kurma, duk main sembahyang penuh satu kali tuan-tuan. Allah, macam nak maki pun dah, tapi jenis orang beriman ni kena sabar. Tok imam tu dia baca doa tu tuan-tuan. Tok Bilal dah hayya alal falah, dia duk doa ni. Doa mana? Allahumma suril Islam fi Palestin, sampai Palestin tak patah balik ni. Tak pergi mana? Wa fi Suria, pas Suria pula bila nak balik Malaysia. Hak kita duk lapak perut duk bunyi ah. Lepas tu dia kata tak apa, buka puasa makan kurma, minum ayak, lepas tu kita semayang, pergi makan pula. Agak-agak. Kena pula hari tu buka puasa makan sedap biryani kambing. Masuk-masuk semayang, duk soh pertama. Hak soh pertama tu celaka dia tu. Masuk-masuk semayang, angkat-angkat takbir, kawan tak pikir Fatihah dah, duk pikir berani tak kira ada. Berani tak apa, dia kata kambing tu. Kambing tu ada kira dah. Lepas tu pula Tok Imam dia elok waladdallin amin, tak dandah pada kambing dia kata. Amai. Masa bila kita nak khusyuk dalam semayang, jenis bangsa kita ni tak khusyuk. Makan tak jaga, cakap tak jaga,
Tu yang menyebabkan hati kita mati. Bila hati kita mati, kita tak rasa lazat nak buat ibadat. Ni kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang tidak ada rasa kelazatan buat ibadat, hati dia mati kerana diri dia banyak dosa dengan Allah. Bila diri dia banyak dosa dengan Allah, Ramadan datanglah 30 tahun sekalipun dia tidak akan menghargai nikmat Ramadan. Nah, tu kita kerugi. Kita kalau tak menghargai nikmat Ramadan, bulan Ramadan tolong perbanyakkan sedekah. Nah, sebab apa? Kata Nabi SAW, ada 4 golongan yang tidak akan bau syurga. Lah dah tuan-tuan. Nah, kat 10.30 dah. Tapi tuan-tuan nak mayang witir, saya tak apa, saya jamak. Tuan-tuan ni yang nak jamak. Nah, tu imam malam ni dia pediah panjang pula dah ni, kebah jumuk-jumuk tu pun. Nah, apa dia? Pesan Nabi lah, dia nak baklah lah. Sebab payment pun sampai 10.30 ya. Tak ada lama-lama. Nah, apa dia Nabi sebut 4 perkara? Yang pertama, orang yang tak bau syurga. Yang pertama siapa dia? Golongan orang yang bakhil, kedekut. Nah, pengurusi umum kita nak buat kutipan, nak buat majlis buka puasa. Seorang sikit share. Harap surau je kaya. Pergi. Ni, jangan duk kedekut, jangan duk sayang harta benda. Kita hanya sekadar pinjam sahaja. Berapa ramai bangga dengan rumah besar. Berapa ramai yang bangga dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bangga dengan kereta mewah. Akhirnya dia akan naik van jenazah. Berapa ramai yang bangga dengan kesihatan yang baik, tetapi di saat kesihatan yang baik tidak pernah memberi manfaat untuk Islam. Kan senang tuan-tuan, nak buat kerja agama ni payah. Nah, nak buat kerja agama ni payah, tambah-tambah geng-geng hak jenis duk main rakam ni tuan-tuan. Bukan senang. Duit minyak sendiri. Ada tuan-tuan bagi duit minyak. Tuan-tuan nak balik abang ada bawa tak apa, tak kita pergi belanja makan buah minyak penuh tangki boleh? Ada. Tuan-tuan mungkin ikut. Nah. Bukan tuan-tuan, sinilah kampung saya ada juga nama Balakung. Tapi di Balakung tu dia tanam ketum banyak. Sini tak ada ketum, sini para ambiak saja. Nah, tuan-tuan tahu para ambiak. Para ambiak tu minum ketum jugalah. Cuma dia beza. Nah, beza. Nak abang beritahu. Yang pertama Nabi sebut apa dia? Jangan bakhil. Jangan kedekut. Nak bagi orang buka puasa, bagi makanan yang sedap-sedap. Nak bagi orang buka puasa, hantar yang sedap-sedap. Orang makan, kita dapat pahala. Ni meniaga ni tuan-tuan, nipu saja. Habak nasi lemak, jual nasi putih. Tak nanya kawan. Nah, beli-beli nasi putih. Dah bubur dalam nasi lemak tu 6 butir kacang 3 hangit. Makan-makan bersin keluar kat hidung. Nah, ikan bilis pula kepala tak ada. Ni peniaga tak jujur lah kau ni. Nah, bubur timun. Hirih timun tu nipis, kira angkat di belakang ni, nampak tu, kira CCU. Niaga bagilah ikhlas sama, niat bagi orang makan. Ni nak untung saja dunia, akhirat rugi buat apa? Nah, sini cucuk, kira macam mana sini? Ha? 5 bang tu. 2 ringgit jadi 4 biji lah. Dah. Bagi 5 biji. 5 biji bayar lebih lah. Tu ya. Ada tak kita niat, aku niat nak sedekah bagi orang makan. Ni dak, hak tak habis, baru hantar masjid surau. Berapa ramai yang nak buat perangai lagu tu? Nah? Air sengak ni macam biasa semua buat lah. Tak mau mengaku lah semua ni. Bahaya ni. Nah, berapa ramai yang nak buat? Tak habis baru hantar. Tu yang duk dapat celaka daripada orang tuan-tuan. Orang makan, habak cucuk badak. Goreng-goreng tak nampak badak, nak kira guna. Nah, habak cucuk tu elok dah. Nah, tapi duk kena celaka. Patut tak laku jual pun tak sedap. Pergi. Kita yang dapat ketenangan disebabkan orang yang memakan harta benda kita, lalu dia bersyukur, kita akan dapat ketenangan. Tapi kalau orang makan harta benda kita, orang duk laknat, orang duk kata kita macam-macam, kita payah nak dapat ketenangan dalam hidup dan kita akan ditimpa masalah. Kerana apa dia? Kita suka menzalimi orang. Nah, lah dah 3 lagi tuan-tuan, 5 minit lagi tinggal ni. Jam pun duk gatai pusing awal pula dah. Nah, insya-Allah yang kedua, daripada 4 perkara golongan yang tak bos syurga apa dia? Golongan orang yang tak bos syurga kata Nabi SAW, orang yang suka mengungkit-ungkit. Nah, tu surau tu kalau bukan disebab aku yang uruskan kuliah, haram. Habis pahala.
Kena pula dia kata pada dia, tu surau tu, aku buat daripada 3 tahun lepas, habis pahala. Nah, macam ada satu orang hamba Allah di kampung saya lah. Nah, orang habaq dah, kampung tu tak ada sungai, jangan duk kata buat titi. Dia nak buat titi walaupun sungai tak ada. Tak boleh. Nah, orang kata jangan nak buat titi, gila dah kan nak buat titi sungai tak ada. Tak apa, dia kata kita buat titi, sungai kita korek kemudian. Tak gila. Nak pergi cari punca sungai pula dah. Waktu ada jawatan lah. Waktu tak ada jawatan dia boleh ungkit tu. Tu titi tu aku yang buat tu. Habis cerita. Nah, abang buat berapa ramai yang suka mengungkit dengan Allah. Allah bagi nikmat sihat, Allah bagi nikmat mimpi, Allah bagi nikmat kita macam-macam nikmat. Berapa ramai yang tak syukur dengan nikmat Allah Taala bagi. Yang ketiga kata Nabi SAW, golongan orang yang tak bau syurga, golongan orang yang mabuk. Tak kira lah mabuk ketum ke, cak koroi ke. Ketum dengan cak koroi tu arak orang Kedah. Nah, arak orang belah KL ni jenis Omar, Hana betul lah tu. Lebih kurang tu lah. Nah, orang Kedah ketum cak koroi. Beza dia ketum kira okey sikit. Sebab orang nak buat ubat kencing manis. Nah, ketum ni tuan-tuan, dia tak campur apa, kira dia makan, tengok siling, kipas pusing, itu ketum. Nah, tapi kalau dia makan cak koroi, tengok siling, kipas tak pusing, siling pusing, tu cak koroi. Nah, bahaya tu. Nah, nampak tak? Orang yang minum arak, minum mabuk, amalan takkan diterima. Tambah pula, apa dia? Kalau hang semayang, ibadat semayang tak diterima. Tak semayang, dosa nak hak mana? Jadi kita sama juga. Puasa, semayang tak? Bimbang-bimbang puasa kita tak diterima. Rugi. Puasa tahan daripada subuh sampai ke maghrib balik. Siap boleh telefon radio suruh putarkan azan awal. Tak gila. Nah, bang, tahan ni tak? Tapi tak ada nilai. Sebab apa? Tak jaga semayang. Nah, yang keempat kata Nabi SAW, golongan orang yang tak bersyurga, golongan yang keempat, iaitu golongan orang yang derhaka kepada mak dan ayah. Nah, derhaka ni tuan-tuan bukan waktu mereka hidup. Mati pun jangan jadi anak yang derhaka. Lagu mana? Setahun sekali baru niat ziarah kubur. Setahun sekali baru nak teringat buat tahlil. Setahun sekali baru nak buat doa selamat. Dah. Ingat, anak yang soleh, kalau sekarang 10-28 minit, nah, dia doa kepada Allah untuk Allah ampunkan dosa mak ayah dia, untuk sejahterakan mak ayah dia. 10-28 minit doa ini sampai pada mak dan ayah dia. Nah, kata apa dia? Tak pernah delay. Oleh itu, jangan rasa rugi bila boleh buat ibadat, niat ibadat kita serupa untuk mak ayah kita. Tuan-tuan, minta satu je, macam mana tuan-tuan boleh penuhkan malam pertama Ramadan. Tolong penuhkan sampai bila-bila. Nah, tolong penuhkan sampai bila-bila. Kerana penentuan dia, kita ni nak sampai pada garisan penamat, nak melihat siapa yang boleh istiqamah ataupun tidak, melihat pada malam hari raya Aidilfitri. Rahat tu maknanya tak ada sabar dah tu. Nah. Pas ni duduk kenjelaka dengan orang naya, tak isi dah hari bulan keluar tayar kereta pun tak ada. Boleh kat setiap orang berlakon ni payah. Nah, malam raya ada siapa? Nah, hantu raya je mana tu kena bebas habis. Mana kita? Sibuk sana, sibuk sini, duk main mercun. Dah mending Allah dah benda tu buat apa? Kita juga sama juga. Boleh main sembahyang tarawih, duduk bagi selesai. Duk kalau nak balik sampai tak boleh dengar tazkirah ni yang nak marah ni. Dah bulan lain tak mau dengar tazkirah, balik rumah awal-awal buat apa? Buat apa balik rumah? Sajalah ustaz nak kelebek telefon pun tak boleh. Duk kelebek buat apa telefon? Dia kelebek baca kitab Facebook, kitab WhatsApp, kitab Quran tak pernah buka. Facebook pindah pergi ke WhatsApp, WhatsApp pindah pergi TikTok. Mengikut kajian yang dibuat, antara penduduk yang paling banyak main TikTok, setia berlakon. Dah cukup dah tu 10.30 saja tengok tentang mengantuk. Ngantuk tinggi naya ni kencing manis tinggi tu mengantuk belakang. Kencing manis tak apa tuan-tuan, jangan kencing orang tak ada ubat. Kencing orang memang tak ada ubat. Ubat dia kena laknat dengan orang tu ya.
Jadi nak abang pada kita, Nabi sebut jangan jadi anak yang derhaka. Bukan hari raya saja tuan-tuan pergi ziarah kubur. Start malam ni, setiap kebajikan yang tuan-tuan buat, tuan-tuan niat untuk mak ayah tuan-tuan. Nah, tuan-tuan sedekah bulan tabung, terutamanya tabung saya tu paling penting. Lawak je tuan-tuan. Tak kira lah tabung siapa sekalipun, di mana tuan-tuan sebut. Sebab apa? Ulama sebut, ada orang diberikan peluang dan kesempatan untuk bersedekah. Peluang dan kemampuan untuk bersedekah, lalu dia menangguhkan sedekah dia. Ni orang yang paling celaka. Nah, golongan apa? Haji bakhil. Dah, haji bakhil. Kan dia habaq kat labu ke labi? Labu, tengok dalam poket baju tu ada berapa? Dia pun buka-buka, ada RM1 Pak Haji, cukuplah RM1. Dia tak kata. Ni PN kita. Duit RM1 penuh daripada dulu kini selamanya. Sampai Tok Siak yang kira duit biru biji mata juling terus. Nah, boleh duit merah sama duit purple ke, cerah biji mata sikit kan. Nah, tu ada setengah orang diberikan kemampuan tapi tak ada peluang sedekah. Kaya dia, kaya tapi tak ada seorang pun meminta sedekah ke dia. Kaya tak? Kaya tapi tak ada peluang untuk buat kebajikan. Yang ketiga, kata ulama, diberikan dia peluang tetapi dia tidak ada kemampuan untuk bersedekah. Kita ni hak mana? Cuba tanya. Adakah hak pertama, tabung lalu boleh senyum belakang? Tabung lalu senyum. Lepas tu kita kata, awak haji senyum depan tabung. Dia kata, ustaz pun bodoh. Dia kata, no. Marah semua kawan tu. Awak pula haji? Yalah, senyum kan sedekah. Ya, yang kata senyum tu depan muka orang, bukan muka tabung Pak Long oi. Nah, senyum depan muka orang dapatlah pahala sedekah. Ni lalu depan orang masam macam orang minum ganja gitu kan. Jadi kita akan sama-sama perbaiki untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah kot sekata itu saja, ada rezeki kita jumpa lain masa tu pun kalau surau nak panggil, tapi kena ingat payment kena lebih. Wallahu a'lam. Saya minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki jikalau ada melawak dan terkasar bahasa, tersalah bicara, mohon ampun dan maaf. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu dari kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, mana tuan-tuan tengok tabung tu untuk madrasah yang kami memerlukan dana untuk majlis berbuka puasa bagi fakir miskin dan pelajar-pelajar yang tadarus Al-Quran. Jadi tuan-tuan bolehlah bantu seorang sikit insyaAllah. Jangan buat tak nampak tabung tuan-tuan, takut pintu keluar tak nampak lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.